بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Pengerusi Masjid, Cikgu Jantan, Tok Imam, Tok Bilal, AJK Masjid Baru Kampung Sungai Ula, dan seluruh ahli jemaah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya dah bagi salam tadi kan, salam perkenalan. Salam perkenalan, kali pertama dipertemukan oleh Allah Ta'ala di masjid ini secara formal macam ni lah. Kalau informalnya, masjid ni dah biasa dah singgah, tempat singgah untuk, biasanya kalau kita bermusafir lah, kalau datang daripada belah Terengganu, belah Kelantan ke, so on the way tu, masjid ni memang antara yang paling mudah dan selesa untuk orang musafir untuk menyinggah. Jadi Alhamdulillah, ini kali pertama dipertemukan secara rasmi, maka salam perkenalan. Jadi seperti mana telah diperkenalkan tadi oleh cikgu, Alhamdulillah, sekarang ini saya sedang berkhidmat di Ma'had Tahfiz Turath Negeri Pahang. Ma'had Tahfiz Turath Negeri Pahang. Saya rasa waktu bulan lepas kami sibuk buat jelajah Pahang lah khususnya. Yang ni kira Pahang lagi dah kan. Sibuk jelajah satu Pahang untuk memperkenalkan, mempersebar luas lagi maklumat berkenaan dengan Ma'had Tahfiz Turath Negeri Pahang, yang mana daripada kata akhir dia tu Negeri Pahang tu menunjukkan kepada bahawa ma'had ini di bawah pemantauan Kerajaan Negeri Pahang. So secara tidak langsungnya sebenarnya Ma'had Tahfiz ini anak kepada Yayasan Pahang. So kalau biasa dengar Yayasan Pahang tu, jadi dia ada dua. Dia ada satu ma'had yang dah famous, dah lebih 25 tahun dah usia dia, Ma'had Tahfiz Negeri Pahang. Dia kurang satu perkataan je. So yang ni Ma'had Tahfiz ni tambah satu perkataan lagi, ada adik yang baru yang dinamakan Ma'had Tahfiz Turath Negeri Pahang, ada di Balok, di Pantai Balok sahaja. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada berjalan ke Balok tanpa segan situ, singgahlah, tak ada masalah. Cakap je dekat jaga tu, saya nak around sekali, pusing nak tengok ma'had ni je, saya sambil tengok pantai. Sebab dia memang ma'had tu tepi pantai. Sebab asalnya adalah resort. Tak silap saya sebelum tu nama Di Muara, sebelum tu lagi nama Jelai. Kalau biasa, seingat saya tu memang tempat penjawat awam buat program lah kalau dulu-dulu. Tapi dia dah lama ditinggalkan, dia ambil alih oleh Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang, PKPP, dan dia kolaborasi dengan Yayasan Pahang buat satu lagi ma'had yang dinamakan, yang saya sebut tadi lah, Ma'had Tahfiz Turath Negeri Pahang. So Alhamdulillah, hari ini saya datang dengan jemputan untuk kali pertama
Setelah sekian lama sebenarnya saya tidak memberi kuliah, agak lama sebab fokus kepada pembangunan di Ma'had Tahfiz tersebut. Tapi alhamdulillah sejak tahun ini ada dapat beberapa jemputan untuk kuliah semula. Jadi semangat nak kuliah tu ada, sebab kita nak berkongsi ilmu. Sebab bila kita dah baca, kita duduk dalam dunia pengajian ilmu ni, dia mesti nak kena keluar. Kalau tak keluar, dia tak jadi. Dia macam menghafaz Al-Quran, tuan-tuan perempuan ni. Bila kita menghafaz Al-Quran, bila kita baca seorang-seorang, kita syok sendiri. Kita rasa kita menghafal. Cuba jadi imam sekali. Baru tahu ngapai kita ngapai, jadi kedok. Jadi waktu kita duk menghafal Yasin sedap kan, kita duk baca setiap hari Yasin tu kan, kita Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin baca kan. Tapi ngapa sendirilah. Bila masuk dalam solat ingat Yasin je. Jadi dia macam itulah juga mengajar ni ataupun belajar, sama je. Kaedah tak kisahlah nak mengaji kitab ke, nak mengaji akademik sekalipun yang bersifat orang kata belajar sains tulen ke, biologi, fizik dan lain-lain, cara dia mesti kena keluarkan. Baru kita tahu rupanya kita tak faham. Kita rasa macam faham, bila cuba ajar kawan tak faham rupanya. Jadi begitulah juga dengan ilmu agama ni, dia kena sentiasa mengalir dengan pengajaran. Cuma disebabkan saya dah masuk dalam ma'had, alhamdulillah Ma'had Tahfiz Turah ni dia mengekalkan pengajian berkitab. Bezanya dengan Ma'had Tahfiz lain, kita kekuatan yang ada adalah kita ada akademik. So biasanya itu soalan yang paling cepumas lah bila datang ma'had je ni. Bulan lepas tu kita jelajah Pahang tu sebab kita ada pengambilan baru. So bulan ni insyaAllah ada temu duga yang pertama. So soalan yang paling cepumas waktu nak mak ayah nak mohon, ada akademik tak ada akademik. Dia tahu dah kalau Ma'had Tahfiz dah nama Tahfiz adalah ngapal Qurannya. Kitab-kitab tu mungkinlah ada sikit. Dia nak tahu dulu akademik ada ke tak ada. Sebab kebanyakannya mesti akan memikirkan perjalanan anak dia nanti nak kena ada SPM juga. Kalau tak ada SPM macam mana? Dia biasalah macam tu kan. So alhamdulillah kita dari sudut akademik tak ada masalah. Kita memang fokus untuk berjaya juga duniawi insya-Allah. Tapi dalam masa yang sama, kekuatan dia adalah hafaz 30 juzuk Al-Quran dan juga pengajian kitab turas. Itulah nama Ma'had Tahfiz Turah tu. Maksudnya mengaji kitab ulama lama-lama ni memang ada, tak boleh tinggal. Itu salah satu kekuatan Ma'had. Tapi juga susah sebenarnya tuan-tuan nak bawa. Kita nak mengajar boleh, tapi nak cari mutiara yang ada kekuatan untuk bawa tiga benda ni serentak tuan-tuan. Sebab biasanya tahfiz ada 30 juzuk ada, itu biasa. Pondok mengaji kitab biasa tanpa ada tahfiz. Tahfiz sahaja tanpa ada kitab biasa, mengaji kitab tanpa ada tahfiz itu biasa. Ini tambah pula akademik. Jadi tiga ni memang sangat berat. Dan kita bukan fokus ngapal sikit-sikit. Kita ngapal kalau Al-Quran memang 30 juzuk. Kitab memang mengaji daripada awal sampailah tahap yang boleh dibawa ke Timur Tengah. Sebab kita alhamdulillah Sampang dia dah buat joint venture dengan Morocco, dia dah pergi ke Mesir dan lain-lain. Kita nak dengan jalan khusus melalui Kerajaan Negeri Pahang. Cuma dia kata okey, awak datang sebagai Kerajaan Negeri, kita hormatlah, kita terima. Tapi walau bagaimanapun dia kata kami akan interview sendiri anak-anak pelajar awak ni, betul ke dah ngapal 30, betul ke mengaji kitab Al-Jurumiyah sebagai nahunya, betul ke mengaji mantik, betul ke mengaji akidah dengan betul ke mengaji hadis, betul ke hafal arba'in, kitab ni 40 hadis tu kena hafal, dan lain-lain lah. Jadi dia akan test betul-betul. Jadi subhanallah ya. Jadi alhamdulillah bila kita dalam dunia pengajian Ma'had Tahfiz Turah ni, alhamdulillah ilmu tu sentiasa mengalir. Cuma apa yang selalu kami terapkan sebagai guru kepada anak-anak, kenalah juga berkomuniti, kena keluar juga. Ilmu ni kalau duduk dalam dunia tu, dia macam, minta maaf kalau ada doktor, ada master, PhD, profesor ke dalam ni, betul tak, setuju tak dengan saya, suasana ilmu tu hanya dalam universiti sahaja. Amat jarang sekali profesor, doktor ni kuliah dekat masjid.
Betul tak? Sebab apa ni, ialah mungkin dah sibuk dengan universiti tugasan universiti tu sendirilah. Tapi nak ceritanya, keperluan bila kita tengok balik masyarakat kepada ilmu sangat tinggi. Sangat tinggi, especially kepada orang yang ada kemahiran dan kepakaran, yang betul-betul boleh baca Al-Quran dengan baik, yang betul-betul boleh memahami isi Al-Quran dan hadis dengan baik, yang betul-betul menguasai ilmu akidah, yang betul-betul menguasai ilmu fiqh, tasawuf dan lain-lain. Yang tu kita kurang sebenarnya, walaupun nampak banyak, hakikatnya kurang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian ni, sebab sejak saya balik daripada Mesir, kita selalu duduk pergi ke kuliah di masjid-masjid lah. Ini bukanlah kita nak cakap bagus ke tak bagus seorang tu dia, cuma nak ceritanya yang saya cakap realiti tu tadi. Jadi sejak saya balik dari Mesir, kita selalu pergi kuliah masjid, sebab kita Tok Guru dulu selalu pesan, balik cari majlis ilmu, jangan rasa dah bagus berhenti belajar dan sebagainya. Tapi baru kita perasan kekurangan kepakaran guru-guru pengajar. Kadang-kadang baca Al-Quran salah baris, kadang-kadang baca hadis salah baris. Sebab bahasa Arab ni salah baris sikit, salah makna tu. Jadi makna tu betul. Sebab apa makna betul? Sebab tengok terjemahan. Bukan disebabkan dia faham makna tu betul, dia tengok terjemahan. Andai kata kalau berlaku kesalahan pada terjemahan, adakah orang yang menukilkan tersebut faham ataupun tidak? Itu satu persoalan. Jadi benda tu yang kita selalu tekankan kepada anak-anak pelajar yang zaman sekarang, supaya belajar betul-betul, dan kemudian bila balik nanti ada tempat bekerja macam biasa, tapi kalau boleh cari ruang juga untuk berkongsi ilmu kepada masyarakat. So untuk kali ni saya difahamkan daripada cikgu, tuan pengurusi masjid, nak minta pengajian yang bersiri. Dan memang saya sebenarnya kalaulah nak minta datang kuliah untuk kuliah macam contoh Ma'al Hijrah, Maulidur Rasul yang berkala, yang sekali dua saya tak berapa nak berkenan. Sebab dia dah, bila orang dah biasa mengaji kitab ni, dia juga biasa mengajar kitab, dia lebih sedap berkitab. Sebab dia ada, orang kata topik tu biar kita mengaji dari awal sampai habis. Kalau tak, dia akan jadi saya datang, kalau tak bertopik, kalau tak berkitab, hari ni saya datang cakap pasal kelebihan menuntut ilmu. Bulan satu lagi lebih kurang juga tajuk dia. Bulan satu lagi lebih kurang je tajuk dia. Jadi pusing-pusing cakap benda yang sama je. Tapi bila berkitab ni dia lain. Dia akan membina kemahiran dan juga manhaj. Especially untuk di masjid ini, saya pilih bab berkaitan dengan akidah. Bab berkaitan dengan akidah. Perkongsian yang insya-Allah saya cuba ringankan. Walaupun kita tahu perkongsian bab dengan ilmu akidah ni dia agak berat sedikit sebenarnya. Agak sedikit berat, tapi bukan bermakna berat tak boleh belajar. Tak. Sebab tu ulama-ulama kita dulu selalu sebut, berat macam mana pun satu ilmu tu kena belajar. Sebab ilmu tu memang berat, sebab dia amanah. Dan juga dia mesti, orang kata ni, lebih-lebih lagi bila berkaitan dengan akidah, dia benda yang wajib kena tahu. Sebab ancaman syubhat pada zaman sekarang lebih teruk, lebih dahsyat berbanding zaman dulu-dulu. Especially dengan zaman terbuka sekarang, dengan Facebook, media sosial dan lain-lain. Saya tengok ruangan komen tu rasa macam Allahu Akbar. Kadang-kadang betul dia ni ada akidah yang betul ke tidak? Dia ni mengaji fiqh, kefahaman yang betul ke tidak? Dia ni mengaji tasawuf dengan kaedah, dengan ada guru mursyid yang betul ataupun tidak? Ataupun dia hanya ikut kefahaman sendiri, lepas tu khalas. Dia ni macam Quraniyun. Quraniyun ni, Quranis adalah orang dengan arti kata lain anti hadis. Anti hadis. Saya pernah tengok satu dialog Quranis, yang ni anti hadis ni, dengan seorang yang pakar debat dalam agama lah. Tapi dia tak susah nak menang dengan dia. Sebab bagi dia dah betul. Sebab dia berpandangan Quran. Buat apa lagi nak hadis? Al-Quran kan dah ada. Hadis kan ada sahih, ada dhaif, ada hasan, ada dhaifnya, ada martabat, ada level-level hadis, ada hadis yang boleh terima, ada hadis tak boleh terima. Payah. Kenapa tak ambil Al-Quran je? Al-Quran kan semua daripada Al-Fatihah sampai An-Nas kan semua boleh terima.
Dia dah jadi satu doktrin yang dia memang tak akan terima dah pendapat yang lain. Itu adalah kerana kurang manhajiyah, metodologi ataupun prinsip ataupun protokol di dalam menuntut ilmu. Jadi sebelum saya mulakan tentang pengajian akidah, hari ini saya cakap terang tak masuk lagi. Hari ini sekadar mukaddimah sedikit saja, dan saya suka disebabkan, minta maaf tuan-tuan kalaulah dah biasa dengar tajuk yang lebih kurang, tapi disebabkan ini pertama kali bagi saya, jadi saya rasa penting untuk mulakan sedikit tentang kepentingan dan kelebihan menuntut ilmu. Sebab dalam masjid yang saya biasa kuliah sebelum ni di Bukit Setongkol, saya bawa kitab Risalah fi Adab Sulukil Murid, yang tu buat berkaitan dengan tasawuf sedikit. Pada permulaan kitab tu dia ada sebut tentang al-iradah. Al-iradah iaitu kehendak sendiri. Dia tak boleh nak belajar ni paksa tuan-tuan dan puan-puan. Biasa anak-anak ni, dan lagi kalau orang kata ni level sekolah menengah lah, memang tuan-tuan dan puan-puan kita boleh tengok benda ni daripada dulu dan sekarang pun sama je. Level sekolah menengah ni level kena paksa. Betul tak? Sebab dia tak faham lagi kenapa dia kena belajar. Tapi bila dia dah keluar, dia rasa menyesal. Kenapalah aku tak belajar dulu, walaupun fardu ain yang simple, kenapa aku tak belajar dulu? Dia lagi bila dia dah ada anak, mula gelabah. Sudah dulu orang kata ni hukum wuduk ni buat macam ni sah ke tak sah, basuh sikit sah ke tak, hukum air musta'malnya, hukum najisnya, dah pening dah. Dulu tak nak mengaji tu betul, walaupun ada. Dia dah mula rasa menyesal, rasa dia matang tu datang kemudian. Tapi tetap nak kena paksa. Tapi bila paksa, dia tak ada yang dinamakan al-iradah, iaitu kehendak. Dia bukan datang kerana kehendak dia sendiri. Maka dalam kitab tersebut Syekh ada membawakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang berkehendak untuk dunia, maka kami akan bagi. Berkehendak dan kehendak sendiri. Wa man arada al-akhirah wa sa'ala. Mana siapa yang akan hari akhirat dan dia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala sekalian, bagi saya orang yang murid al-akhirah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala sekalian, bagi saya orang yang berkehendak untuk akhirat. Dan kehendak untuk akhirat ni, ayat tu Allah Taala sebut wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Dan juga orang yang berkehendak untuk akhirat ni, Allah Taala sebut beza. Allah Taala mengiktiraf penat dia berbanding penat orang dunia. Dunia ke akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, di dunia ni kita buat kerja dunia ke, buat kerja akhirat ke? Maksud saya contoh solat, duduk dengan dalam majlis ilmu dan lain, ataupun dekat luar pergi berniaga, pergi close orang kata ni klien hari ni dapat untung sekian, nak tengok saham dan sebagainya. Dua-dua susah, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, dua-dua susah. Tapi Allah Taala tak iktiraf susah di akhirat, di dunia. Sebab Allah Ta'ala sebut man kana yuridul ajilah ajjalna lahu. Siapa yang nakkan benda yang segera, iaitu dunia, kami segerakan, kami bagi terus. Allah Ta'ala tak iktiraf langsung penat dia. Tapi wa man arada al-akhirah, barang siapa yang nakkan akhirat, wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha. Dan siapa yang nakkan akhirat kemudian dia berusaha dengan bersusah payahnya, Allah Ta'ala iktiraf susah payah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya orang yang sebab kalaulah berkehendak untuk duduk dalam majlis ilmu ni mudah, maka dah penuh macam hari Jumaat lah. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Baik, saya teruskan sikit, saya masuk tentang, saya nak sentuhkan sikit tentang kelebihan menuntut ilmu. Sebelum tu saya nak ceritakan permulaan ni, tajuk atau topik yang saya nak mulakan adalah berkaitan dengan metodologi yang sahih dalam menuntut ilmu, kaedah, prinsip yang sahih, yang betul di dalam nak menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu ni, ilmu terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan. Bila Google je banyaknya ilmu aku nak kena belajar ni. Tapi mana ilmu yang dia kena utamakan? Sebab orang bila nak belajar, bila kita start nak belajar, macam orang nak menghafal Quran lah, sebagai saya buat contoh.
contoh. Bila saya nak menghafal Quran Ustaz, lepas tu macam mana? Dia buka je Quran, dia terus nak menghafal macam tu je. Tak, dia ada manhajiah, dia ada metodologi, dia ada prinsip, dia ada protokol, dia ada kaedah dia. Cara macam mana nak mula dulu slow-slow, step by step. Macam nak naik tangga, kalau melompat terus naik ke tangga 10 kan, tak lepas, ataupun boleh jadi sakit, jatuh betul sakit tak jadi. Jadi orang yang betul-betul nak belajar, dia kena slow-slow, relax. Dia ada kaedah dia. Yang pertama sekali, ada satu kitab kecil, ringkas, kitab turas, antara kitab yang terawal yang menulis dalam bab berkaitan dengan menuntut ilmu, iaitu dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Judul kitabnya Ta'limul Muta'allim. Mungkin ada ustaz yang dah bawa kitab tu di sini, wallahu alam. Al-Imam Az-Zarnuji pernah berkata, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdhul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu semasa, dan sebaik-baik amalan adalah amalan semasa. Apa maksud ilmu semasa? Apa maksud menjaga amalan semasa? Maksud ilmu semasa adalah ilmu yang dia perlukan waktu tu. Sebagai seorang Muslim, secara umumnya ilmu yang dia wajib tahu adalah ilmu akidah. Sebagai contoh, macam mana dia nak selepas dia mengucap syahadah, sebab saya pernah jumpa seorang muallaf, tapi dia tak silap saya kalau di Malaysia dalam 5 hingga 7 tahun macam tu dia dikir muallaf. Lepas tu tak panggil muallaf dah. Tapi bagi kita ni 10 tahun ke 20 tahun ke, kita tahu dia asalnya Cina, lepas tu masuk Islam sebagai contoh, sampai ke matilah kita panggil dia muallaf dah. Kalau ikut dalam hukum di Malaysia ni, tak silap 5 hingga 7 tahun sahaja dipanggil muallaf, lepas tu tak panggil muallaf dah. Tapi nak ceritanya, ada seorang ni yang saya kenal, dia dah kat 20 tahun dah masuk Islam, tapi tak pernah solat. Dia pernah solat lah, tapi dia tak, seminggu tu beberapa kali je. Dan dia tahu tak, soalan dia tanya, lepas 20 tahun dia tanya saya soalan ni, ustaz, kenapa ada orang menjadi imam tu imam lah, dia kata, bila dia baca ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, dia berhenti kat ghairil maghdub, lepas tu tarik balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa dia buat macam tu, Ustaz? Kenapa dia dah pergi sekali, lepas tu dia ulang lagi sekali? Dia pergi dan ulang tu dia tak pernah dengar. Wakaf ibtidak tu kita belajar kan, biasanya bila kita dah terlepas sikit ayat, lepas tu kalau nak sambung tak sesuai, maka kita tarik balik. Tapi benda tu setelah 20 tahun masuk Islam, benda tu, soalan tu masih bagi saya sangat basic untuk kita, betapa menunjukkan dia tidak ada follow up terhadap agama. Jadi orang macam ni sebagai contoh, ilmu hal bagi dia, orang macam tu tadi, adalah ilmu akidah. Ilmu semasa yang wajib untuk dia tahu untuk diri dia adalah akidah. Jadi orang nak pergi haji pula contoh, orang nak pergi haji, apa yang dia perlu tahu adalah ilmu haji, fiqh haji. Orang yang nak solat, kejap lagi nak solat, dia kena tahu fiqh taharah, bab bersuci. Sebab risau waktu solat nanti ada najis dekat pakaian, tak sah solat. Dia kena tahu juga fiqh berwuduk, cara berwuduk yang sah di sisi mazhab khususnya. Kemudian baru solat. Itu maksudnya ilmu hal, ilmu semasa yang dia wajib tahu. Sebab lepas ni kejap lagi dia solat. Lepas tu bila akidah pula, benda yang setiap masa kita kena beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baik amalan adalah menjaga al-hal, menjaga semasa. Apa maksud dia? Maksudnya level amalan dia tu yang disebut oleh tuan pengerusi tadi, istiqamah. Istiqamah tu maksudnya dia stay di atas satu level, kemudian lama-lama dia cuba tambah baik. Kalau dia turun daripada level yang, contohlah dia main game ke apa kan, dia naik 1, 2, 3 sampai level 3 tu, dia jatuh level 2, itu bukan istiqamah. Itu bukan orang yang mustaqim. Orang yang mustaqim adalah dia sampai satu level, dia cuba maintain. Sebab itulah Nabi SAW sebut pasal bab ibadat ni, ahabul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Cinta-cinta amalan Allah Ta'ala, amalan yang paling Allah Ta'ala suka daripada seorang hamba adalah yang
adwam, yakni yang sentiasa, yakni yang istiqamah, wa in qalla, walaupun sikit. Itu maksud dia menjaga amalan semasa daripada jangan kurang. Kalau dah biasa solat sunat, maintain solat sunat, jangan kurang daripada itu. Kemudian ulama Islam ada berkata manusia mempelajari perkara yang dia perlu dalam kehidupan dia, bukan perkara yang dia ingini. Sepatutnya itu manhaj, metod untuk orang yang beriman lah, khususnya untuk orang Muslim. Dia sepatutnya belajar apa yang dia perlu, bukan dia yang dia nak, bukan yang dia kehendaki, bukan yang dia syahwati. Apa maksud dia? Maksudnya saya nak belajar ilmu bisnes, Ustaz. Sebab apa? Sebab saya nak kaya ni. Bila saya dah kaya nanti saya boleh ni. Okey, fine, itu betul. Tapi itu secondary. Itu yang kedua, bukan primary, bukan yang utama. Sambil belajar ilmu bisnes, nak jadi kaya, nak bantu, nak bayar zakat, nak bantu ekonomi Islam, okey, fine, boleh, tak ada masalah. Itu pun fardu kifayah. Tapi kena ingat, sebelum fardu kifayah ada yang dinamakan sebagai fardu ain. Fardu ain awak dah settle belum, nak pergi ke fardu kifayah? Cuma bukanlah maksud nak settle semua fardu kifayah baru sebelum, maksudnya dia sambil-sambil nak buat fardu kifayah tu, muhasabah balik fardu ain tu macam mana. Sebab tu ulama kata tadi, manusia dia sepatutnya belajar apa yang dia perlu, bukan apa yang dia kehendaki. Ada satu istilah yang biasa dengar, yang kata ni, tuan-tuan bisa dengar tak? Al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah haiwan yang bercakap. Biasa dengar tak istilah tu? Biasa dengar tuan-tuan? Tu istilah mantik. Istilah dalam mantik. Apa maksud manusia haiwan yang bercakap? Kalau orang dia tak faham, dia tak belajar mantik, dia pening, dia kata apalah belajar ilmu akidah atau belajar mantik ni. Ada ke? Tengok orang belajar mantik macam ni, tak betul ni pemikiran dia, sampai manusia jadi haiwan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kena mengaji. Maksud al-insan haiwanun natiq, manusia itu adalah haiwan yang bertutur. Haiwan tu kat situ daripada asal perkataan hayah, kehidupan yang ada nyawa. So manusia ni dia sama kategori dengan binatang dari sudut ada nyawa, ada roh. Faham tak? Dia ada nyawa, ada kehidupan, ada roh. Dia sama dari sudut dengan lembu, dengan kambing, dengan katanya ayam yang dia akan sembelih nanti. Dia sama dari sudut tu. Dia hayawan. Dia orang dia makhluk Allah Taala yang ada hayah, ada kehidupan, ada roh. Natiq pula adalah maksud yang bertutur, yang boleh bercakap. Yang bercakap ni menggambarkan bahawa dia tu berakal. Itu maksud dia. Bukan macam burung, kakak tu boleh bercakap tapi tak ada ni, dia boleh mengikut orang, tak. Maksud bertutur kat sini maksud bertutur adalah yang berakal. So maksudnya al-insan haiwanun natiq, maksudnya manusia itu adalah satu kehidupan hamba Allah Ta'ala yang bernyawa, yang berakal. Itu maksud dia. Manusia dia berkongsi sifat yang sama dengan semua makhluk lain dari sudut semangat, dari sudut keberanian. Tapi semua sifat yang ada pada haiwan tu dia kalah. Manusia ada semua sifat yang ada pada haiwan, tapi semua sifat yang ada pada haiwan tu semuanya lebih daripada dia. Contoh, dari sudut penglihatan, kita kalah dengan burung dengan burung hantu. Betul tak? Burung hantu macam mana vision dia, pemandangan dia waktu malam, kita kalah. Kita tutup lampu tak nampak benda dah. Pendengaran, ada haiwan yang jauh macam anjing kan, pendengaran, ataupun kucing ke binatang lain, semua pendengaran. Kita jalan slow macam mana pun nak tangkap ayam tu, dia dengar sikit je pum tu lagi. Sebab pendengaran dia lagi tajam daripada manusia. Hidung, bau, anjing. Sebab tu lah guna anjing untuk kejar penjenayah. Nak hidup bau darah apa semua pakai anjing, sebab bau dia sifat bau dia lebih power daripada manusia. Jadi apa yang membezakan manusia dengan haiwan yang lain? Yang membezakan hanyalah akal semata-mata, sifat ilmu.
Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan ada phone sekarang, kita buka surah Al-Baqarah. Boleh tak? Kita buka surah Al-Baqarah ayat yang 30. Yang ni sejarah manusia lah, penciptaan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waktu Allah Ta'ala mula-mula nak ciptakan manusia, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaikat cakap apa? Malaikat cakap, ya Allah, kamu nak jadikan satu golongan bangsa yang mana hakikatnya mereka akan menumpahkan darah nanti di dunia. Bagaimana kamu bagi amanah dunia ini kepada suatu makhluk yang sifatnya adalah menumpahkan darah sesama mereka? Dia malaikat, dia bukan bertanya mengingkari, dia tanya macam tak faham dengan logik yang Allah Ta'ala cuba ni. Sebab apa? Sebab dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ada bawa satu hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, asar daripada Abdullah bin Abbas. Dia kata bahawa sebelum penciptaan Adam, Allah Ta'ala telah pun menciptakan 2000 tahun sebelum tu jin. Dan jin pula Allah Ta'ala telah pun letak dulu di bumi. Dan Allah Ta'ala dah test, tak jadi. Apa yang berlaku kepada manusia zaman sekarang ni, itulah dah pernah berlaku dekat jin dulu. Jin bukan makhluk yang sesuai untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. 2000 tahun kemudian Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, yang mana Nabi Adam mempunyai sifat yang seakan sama dengan jin. Jin pun ada akal juga, tapi beza Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada malaikat, ia nampak sama tapi tak serupa. Sebab apa? Penutup ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tu kelebihan ilmu. Allah Ta'ala sebut inni a'lam, aku ada ilmu apa yang kamu tidak ada. Aku tahu apa yang aku buat. Allah Ta'ala sebut. Kemudian tak lama lepas tu, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala sendiri yang ajar Nabi Adam AS nama-nama segala sesuatu. Semua yang dinamakan syai', semua yang dinamakan makhluk, semuanya Nabi Adam tahu. Tapi semuanya belajar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kejeniusan seseorang makhluk yang bernama manusia. Kemudian Allah Ta'ala, dengan segala benda tu, Allah Ta'ala tanya malaikat dulu. Malaikat, kamu tahu tak nama sekian? Kami cakap qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami tak tahu melainkan apa yang engkau dah ajarkan kepada kami. Menunjukkan kat situ Allah Ta'ala selalu nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala dia nak ajar malaikat, aku muliakan Adam sebab apa? Sebab ilmu. Sebab itulah dalam ayat tu nanti, dalam surah tu bila kita baca balik muka surat yang sama je, pertama sekali Allah Ta'ala sebut, aku maha mengetahui, inni a'lam ma la ta'lamun. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan Adam menyampaikan ilmu kepada malaikat. Sebab bila malaikat tak tahu, Allah Ta'ala minta Adam untuk bagi tahu nama-nama sekian. Adam pun bagi tahu. Nabi Adam AS pun bagi tahu, okey, nama ini sekian, nama ini sekian, nama itu sekian. So malaikat macam, okey, kami kalah. Dan dekat situ ulama kata Allah Ta'ala menunjukkan maqam Nabi Adam AS lebih daripada malaikat, kerana Adam AS mengajar malaikat. Nabi Adam AS sebagai guru kepada malaikat. Dan last sekali, malaikat sujud hormat kepada Sayyidina Adam, sujud hormat kepada Sayyidina Adam. Kerana apa? Kerana ilmu. Arahan pertama pula daripada langit, wahyu yang pertama, apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 2-3 kali disebut kalimah ilmu pada wahyu yang pertama turun. Ayat pertama sehingga ayat yang kelima surah Al-'Alaq. Ayat pertama sampai 5, wahyu yang pertama 3 kali sebut ilmu, 2 kali sebut iqra ataupun qiraah, membaca, dan sekali sebut pen. Sebab makhluk yang pertama dalam hadis yang sahih yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah pen.
Dan Allah Ta'ala menciptakan pen, kemudian Allah Ta'ala menciptakan kitab, kemudian Allah Ta'ala menyuruh pen untuk tulis segala takdir makhluk di atas muka bumi ini. 2-3 kali sebut ilm, pengetahuan 3 kali. 2 kali sahaja sebut membaca. Sebab nak membaca kena melalui, nak dapat ilmu kena melalui membaca. Tuan-tuan perempuan tahu tak, kalau kita buat kita panggil average bacaan kata ni per tahun untuk umat Islam secara umumnya, bila campur Arab dengan orang Melayu sekali. Kalau orang Melayu saja, kalau Malaysia saja, alhamdulillah kita kalau letak kita separa dengan Israel. Kenapa cakap Israel? Sebab Israel ni antara negara yang paling tinggi kadar membaca. Sebab memang satu kelebihan yang tidak boleh dinafikan, orang Israel dengan orang Yahudi, kelebihan mereka adalah kuat membaca. Kita pula lemah membaca. Sedangkan arahan pertama turun dari langit adalah membaca. So tapi kalau buat perbandingan, alhamdulillah kita orang Melayu Malaysia kita lebih kurang dengan Israel. Tapi kalau buat secara umum umat Islam semua termasuk Arab dan lain-lain, kadar bacaan 1/3 muka surat per tahun berbanding kalau orang Melayu kita sahaja ataupun orang Israel sahaja 15 buku setahun. 1/3 muka surat, bukan 1/3 buku, 1/3 muka surat. Itu tak salah saya pada tahun 2020. Dan satu lagi saya nak menunjukkan bahawa kelebihan ilmu. Kalau tuan-tuan boleh buka surah Al-Mujadilah, surah Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. Ini antara yang orang kata ni menarik sebab mungkin jarang dijumpai tentang tafsir ayat ni. Ayat ni ma'ruf, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat martabat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Cuma kalau tuan-tuan buka ayat tu, biasanya kalau tak kita pun biasanya tu imam akan baca macam mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa. Kita biasanya tu imam dah akan berhenti wa idza qila anshuzu fanshuzu. Lepas tu dia akan mula dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Imam Al-Alusi rahimahullah taala seorang mufassir, dia sebut sebenarnya ayat tu dia kena berhenti pada yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sebab ayat sebelum tu dia cerita pasal apa? Wahai dan apabila kamu diminta bangun, yang ini macam dalam satu majlis, bila ayat ni sebenarnya menceritakan tentang bila terlalu orang kata dalam satu majlis terlalu sesak, bila diminta untuk orang kata lerai slow-slow, dia biasa berlaku. Contoh kalau datang Ustaz Azhar kan, apa yang berlaku, dia punya pack tu kan, orang macam sesak kan, sampai kita pun nak bernafas yang payah. Maksud ayat kat sini adalah idza qila lakum tafassahu. Kalaulah ada orang buat pengumuman cakap tolong slow-slow, kata lerai sikit, bagi ruang kepada Ustaz Azhar untuk lalu, untuk balik ke kereta ke dan sebagainya. Bila ada orang buat macam tu, Allah Ta'ala sebut fafsahu yafsahillahu lakum. Kamu buka ruang, semua mudah-mudahan Allah Ta'ala buka ruang untuk kamu dalam kehidupan kamu, untuk rezeki kamu. Itu Allah Ta'ala sendiri punya doa. Lepas tu ayat selepas tu kata wa idza qila anshuzu fanshuzu. Kalaulah kamu diminta untuk bangun, maka bangun. Kemudian Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi Imam Al-Alusi kata Allah Ta'ala sebut orang yang beriman dia angkat dia punya martabat. Kerana apa? Kerana dia dengar cakap, kerana dia beriman, kerana dia dengar cakap untuk lerai bila terlalu sesak, untuk dia bangun bila diminta bangun oleh Rasulullah kalau ikut ayat ni lah pada waktu itu, ataupun mana-mana imam, mana-mana orang yang berkepentingan minta untuk bangun, dia pun bangun. Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat martabat orang yang beriman dalam kalangan. Kerana apa? Kerana dia dengar cakap. Kemudian ayat seterusnya
sesungguhnya walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama. Imam Al-Alusi sebut ilmu pengetahuan kat sini agama, bukan ilmu secara umum. Allah Ta'ala mengangkat martabat orang yang ada ilmu agama beberapa darjat. Kalau tadi orang beriman, satu darjat. Orang beriman tadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala mengangkat martabat orang yang beriman dalam kalangan kalian, satu pangkat. Tapi Allah Ta'ala sebut walladzina utul ilma darajat, orang yang beriman, orang yang berilmu daripada kalangan kalian, beberapa darjat yang lain lagi. So kalau level beriman sahaja baru satu darjat, baru satu darjah, baru satu grade, baru satu level. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, azam kau apa? 8 minit ke 8:03 minit. Masuk dah. Ada dalam saya difahamkan ada dalam 5 minit lebih macam itulah, 5 minit 10 minit masa kecemasan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya bercerita tentang ilmu tadi, nak berceritakan sebenarnya sebab akan datang kitab yang saya akan bawa berkaitan dengan akidah. Akidah berkaitan dengan akal, dia banyak menggunakan akal, logik akal. Betul, orang yang tak berapa nak faham, dia tak belajar habis ilmu akidah, khususnya metod yang dibawa oleh Asy'ariyah ataupun mazhab Asy'ari, kaedah yang dibawa oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kalau dia tak faham, dia akan kata susah. Saya pernah pergi satu majlis, habis keluar daripada majlis ilmu tu, dia kata susahlah belajar, susahlah nak faham ilmu akidah ni. Kena faham kenapa belajar ilmu akidah dulu. Kena faham dulu, belajar kenapa belajar ilmu akidah. Itu satu poin yang saya perasan, kenapa orang bila dia belajar ilmu akidah, dia belajar tentang kata ni sifat iradah Allah Ta'ala, belajar sifat kudrah, ada tanjizi, ada salihi qadim, tanjizi hadis dan lain-lain. Dia macam peningnya dengan mustalahat dan apa semua kan. Pertama sekali mungkin kaedah penyampaian tu kurang sampai. Yang kedua adalah yang saya perasan, dia tak faham kenapa dia kena belajar ilmu akidah. Sebab dia rasa macam aku nak datang masjid ni sambil-sambil nak santai, nak dengar qala Allah, firman Allah Ta'ala, qala Rasulullah, apa sabda Nabi SAW. Dia nak dengar yang tu je. Nak dengar yang tu je. Kita boleh bawa Fadailul Amal, boleh kita nak baca kitab Fadailul Amal, kita baca hadis, boleh je kita baca yang tu, selesai. Tapi bila belajar akidah lain, dan juga ilmu lain, ilmu fiqh, belajar ilmu secara umum, secara khusus. Kenapa nak belajar ilmu akidah? Dia kena faham tujuan dia, objektif dia. Yang pertama, memperteguh kebenaran yang telah dia imani selama ni. Selama ni dia dah beriman Allah Ta'ala wahidun ahad la syarikalah, Allah Ta'ala esa, tidak ada sekutu baginya. Okey, tapi kalau ada syubhat, boleh tak jawab? Kalau ada orang lontarkan orang kata ni penyelewengan terhadap akidah, boleh jawab tak? Kita bukan nak suruh jawab dengan dia, tak. Kita jawab ke atas diri kita tu. Permainan bisikan syaitan tu nanti bukan senang tau. Bisikan syaitan tu berat. Bila syaitan mula bisikkan penyelewengan akidah tu, ada jawapan tak? Itu je persoalan dia. Boleh jawab ke tak boleh jawab dalam diri? Sebab once terseleweng sikit, habis. Risau kufur, risau murtad, berat. Sebab tu nak kena faham. Dan juga ulama Al-Asy'ariyah, kenapa mereka menekankan penggunaan akal lebih daripada penggunaan sebelum akal dulu. Ini beza, nanti orang salah faham. Kenapa bila belajar akidah, dia tahu dia belajar ilmu akal dulu sebelum ilmu naqal? Kenapa belajar dalil akal dulu sebelum dalil Quran Sunnah? Tak, nak ceritanya penghujungnya akal tu dia bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akal itu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau pergi ke kampung orang asli, nak bawa dalil Quran ke? Kalau pergi ke kampung orang asli, saya pernah pergi pernah dapat beberapa soalan daripada orang asli. Masya Allah soalan dia sangat kena ilmu akal, kena kuat.
nak orang kata ni nak kawal, kata nak bentukkan pemikiran dia tu. Sebab orang asli adalah bukti bahawa akal logik itu Allah Ta'ala bagi kepada manusia level paling rendah boleh faham yang bahawa Allah itu Esa. Dan juga satu lagi manhaj dalam bila belajar ilmu akidah, bukan nak berbahas dengan orang. Cukuplah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok dekat Facebook, dekat mana-mana laman media sosial, Allahu Akbar. Sekarang ni kalau tengok orang ni aliran dia macam ni, yang ni aliran macam ni, dia hanya berbeza pada bab orang kata ni yang kita boleh sebenarnya berbincang, tapi tak nak berbincang. Dia nak menjawab. Orang ni jawab sikit, dia nak menjawab balik. Orang ni menjawab sikit, dia menjawab balik. So belajar ilmu akidah tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk diri, untuk kita faham, untuk kita benteng iman kita, akal kita daripada terseleweng, daripada yang tidak benar. Dan last sekali, prinsip Nabi SAW dan umatnya, prinsip kita sebagai umat Nabi SAW, kena ingat dan hafaz ayat ni daripada surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalan aku, ini adalah metod agama aku, ini adalah prinsip agama aku, ini adalah protokol agama aku, ana wa man ittaba'ani, prinsip aku dan juga prinsip umat aku yang mana mengikut aku. Apakah prinsip itu wahai Rasulullah? Apakah prinsip itu? Ya Allah, ad'u ila Allah ala basiratin, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, dalam keadaan aku jelas, dalam keadaan aku nampak, dalam keadaan erti kata lain aku berilmu. Bukan ajak orang jom masuk Islam macam tu je, dia tak tahu kenapa kena masuk Islam, apa yang Islam bawa. Lepas tu nanti bila tiba-tiba ada orang masuk Islam, sudah macam mana nak masuk Islam ni, tak tahu. Sebab tu Nabi kata apa ni, Allah Taala sebutkan kepada Nabi, dan Allah Taala minta Nabi sebutkan kepada umat dia, wahai Muhammad, katakan ini kepada umat kamu, qul hadhihi sabili, ini adalah jalan kami dan juga jalan aku dan juga jalan umatku, ad'u ila Allah ala basirah, aku mengajak manusia kepada Allah dalam keadaan ada ilmu, bukan dalam keadaan jahil. Subhanakallahumma bihamdik, subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum fal'asahu an yanfa'ni wa iyyakum, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.